This call is now being recorded. Okay. So polinomial ni apa? Polinomial ni basically dia sama macam equation lah sebenarnya. Okay. So dia seperti equation di mana dia mempunyai yang kita panggil sebagai degree. So degree ni actually adalah dia punya power lah. Okay. N is an algebraic expression of the form. So polinomial ni biasanya kita akan tulis sebagai P sama dengan AX kuasa N tambah AXN minus 1 tambah AX tambah dengan A. Okay, so ini adalah adalah equation ataupun function yang kita belajar sebelum ni lah. Okay, contohnya macam probability pula. Polynomial X sama dengan 3X squared tambah 2X tolak 1. Ini adalah kita panggil sebagai polinomial. And benda ni memang you dah jumpa dah setiap hari. So jangan takut lah. Okay. Memang kita jumpa lah benda ni daripada start kita belajar sampai hari ni. Benda ni you dah jumpa dah. Cuma kita nak belajar dalam lebih formal. Okay. So maksudnya kita nak tahulah apa yang dimasukkan dengan function ni. Macam mana kita nak tambah, macam mana kita nak tolak, macam mana kita nak bahagi dan sebagainya. Okay. Di mana N ni adalah degree of the polynomial and then dia adalah positive integer. Cumanya beza antara polynomial dengan bukan polynomial adalah dia punya power tu dia mesti positif and dia mesti integer. Okay. So positive integer ni maksudnya dia positif lah and dia adalah integer. So contoh integers adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah integers. Okay. And N ataupun A ni kita panggil sebagai coefficient ataupun yang 3 ni lah. 3, 2 ni kita panggil sebagai coefficient ataupun dalam bahasa Melayu dia perkali. Okay. So yang ni pun memang you selalu jumpa lah. Kalau kita ada X and kita ada dia punya coefficient. And then AN is called the leading coefficient. So yang ni maksudnya kalau yang dia kuasa 0, dia adalah dikenali sebagai leading coefficient. Okay. So inilah example polinomial dengan bukan polinomial. So yang pertama adalah 2x tambah 5. Okay. So 2x tambah 5 ni dia punya degree. So degree ni adalah apa dia? Degree ni adalah the highest power. Okay. Sebab apa? Dalam polinomial ni kita ada banyak power lah. Kita ada banyak kuasa. Kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4. Tapi degree kita akan ambil yang the highest power. Contohnya macam 2x tambah 5 kan. So 2x tambah 5 ni sebenarnya sama dengan 2x kuasa 1 tambah dengan 5 kuasa 0. So kalau kita tengok the highest power dia adalah 1. Sebab tu dia punya degree 1. Yang kedua ni 2x squared tambah 5. So highest power dia adalah 2. Sebab tu degree dia adalah 2. Yang ini adalah x kuasa 3. So 3 ni adalah yang paling tinggi. Walaupun dia ada kuasa 2, dia ada kuasa 1. Tapi kita tengok yang the highest degree ataupun the highest power adalah 3. And 8 the highest power dia adalah 0. Kenapa? Sebab kalau dia tak ada x, sebenarnya dia adalah x kuasa 0. So kenapa x kuasa 0? Sebab x kuasa 0 adalah bersamaan dengan 1. So sebab tu kita 8 je. Sebenarnya 8 dia ada dia punya x dia. Tapi x dia adalah kuasa 0. So apa-apa kuasa 0 adalah bersamaan dengan 1. So kita hanya tulis 8 sahajalah. Okay. So kita akan tengok highest power. So highest power dia adalah 0. Dan ini adalah contoh yang bukan polinomial. So macam saya kata tadi, polinomial hanyalah apabila dia punya kuasa dia adalah positive integer.
So yang ni kita tengok dia punya power dia adalah 1/2. So dia bukan integer. So bila bukan integer, dia bukan polinomial. Yang ini pun sama. Dia punya X ni sebenarnya kuasa negatif 1. So dia bukannya positif tetapi dia adalah negatif, maka dia bukan polinomial. Yang ini pun sama, negatif 5, negatif. So yang ni kalau kita tukar dia akan jadi sama dengan X kuasa 3/2. So sama juga dia bukan positif integer, maka dia bukan polinomial. Dan kalau X punca kuasa X adalah bersamaan dengan 1/2, maka dia bukan polinomial. Okay, sekarang kita nak tengok operation of polynomial. So operation of polynomial ni macam tambah, tolak, darab dengan bahagi. So untuk polinomial kita boleh tambah lah. Kita boleh tambah ataupun tolak. Tapi kalau dia hanya sama degree. So sama degree ni maksudnya sama power. Okay. So kalau kita tengok contoh kan, PX tambah dengan QX. So ini bersamaan dengan negatif 5 X cube tambah dengan X tolak dengan 4. Okay, tambah 4X cube tolak 3X squared tambah dengan 4X tambah 3. Okay, so like I said before, benda ni you dah belajar dah. Okay, bukan you dah belajar, maksudnya memang yang kita buat lah setiap kali kita solving equation kan. So kalau kita nak tambah ataupun tolak, kita kena tambah dengan tolak yang kuasa sama. Okay, contohnya macam kalau kuasa 3, kita boleh tambah dengan kuasa 3 je lah. Negatif 5 tambah dengan 4 akan dapat negatif 1. And then X tambahkan dengan 4. So dia akan jadi 5. Negatif 4 tambah dengan 3. Negatif 1. And then tambah dengan 4. Tolakkan dengan 3X kuasa 2. Okay. So yang ni pun saya rasa semua orang tahulah. Kalau kita nak tambahkan kuasa 3, nak tambahkan kuasa 2, tak ada masalah. Kita hanya boleh tambah kalau dia punya kuasa tu adalah sama. Okay. And then kalau tolak pun sama, kita akan tolak kalau dia sama degree lah ataupun sama power. Cumanya untuk tolak ni you kena berhati-hati sebab dia punya sign dia melibatkan negatif. Okay, so kalau negatif ni kita kena darab masuklah semua dulu, gantikan dengan negatif. So contohnya macam negatif 5x cube tolak dengan 4x cube. So dia akan jadi negatif 9. And then x tolak dengan 4x, so dia akan jadi 1 tolak 4 lah. Negatif 3x. Negatif 4 tolak dengan 3 akan dapat negatif 7. And then yang ni dia akan jadi negatif 3, akan jadi positif 3x square. Okay, so yang ni pun saya rasa tak ada masalah. Sebab kita tambah memang benda ni kita dah buat lah, cuma kita nak bagi dia formal lah. Kita belajar macam mana bentuk ataupun cara yang sebenar. Okay, so itu adalah untuk tambah dengan tolak. So tambah dengan tolak ni degree yang sama. Tapi untuk multiply, kita boleh multiply dengan apa-apa degree pun, tak kisah. Okay, sebab dia darab. So bila darab ni apa-apa pun kita boleh darab. Contohnya dia bagi PX sama dengan 2x squared tolak 2x tambah 4. Cari 6PX. So 6PX adalah bersamaan dengan, so 6 darabkan dengan PX lah, letak je PX. 2x squared tolak 2x tambah 4. And then darab satu-satu. So dia akan jadi 12x squared tolak 12x tambah 6 darab 4. 6, 12, 18, 24. Okay. So dapatlah dia punya jawapan. So yang ni memang, ni pun sama. You memang dah biasa buat lah. Okay, nothing new here. Just darab je. Cumanya polinomial ni dia punya power dia tak ada fraction lah. So lebih mudah. And then given Px and Q, find P darabkan dengan Q. So darablah P dengan Q.
So x cube tambah 2x squared tolak x. Darabkan dengan x squared tolak 3x tambah 2. So yang ni kalau kita ada dua bracket ni, saya sarankan untuk kamu letak anak panah ataupun arrow. Okay, so x cube darabkan dengan x square, kita akan dapat x kuasa 5. X cube tolak dengan 3x square, kita akan dapat 3x kuasa 4. X cube darabkan dengan 2, kita akan dapat tambah 2x cube. 2x square darabkan dengan x square akan jadi tambah 2x kuasa 4. 2 darabkan 3 akan jadi 6x kuasa 3. 2 darabkan 2 akan jadi 4x kuasa 2. Okay, so macam biasalah kalau dia ada nombor, kita darabkan nombor tu. Kalau dia ada unknown sahaja, kita darab je lah x tu dengan x. And then last kali yang x ni dia akan jadi tolak x kuasa 3 tambah 3x squared tolakkan dengan 2x. Okay, dan lepas tu kita tambahlah apa yang boleh tambah, kita tambah. Apa yang boleh kita tolak, sedangkan jadi x kuasa 5. Dan negatif 3x kuasa 4, ada tak kuasa 4? Okay, ni negatif 3 tambah 2, dia akan jadi negatif 2 tolakkan 6 akan jadi negatif 4, negatif 4 tolak 1 akan jadi negatif 5. And then kuasa 2, 4 tambah 3, 7. Tolakkan dengan 2. Okay, so kalau dah nak tambah lain power memang tak boleh lah. Okay. Okay, next kita pergi kepada division. Okay, untuk division ni dia lain sikit. Okay, untuk division ni lain sikit sebab dia adalah bahagi. Tetapi biasanya sebelum ni kamu bahagi tu dengan bahagi dengan nombor. Tetapi sekarang kita nak bahagi dengan function juga. Okay. Okay, cumanya kita tengok dulu dia punya nota dekat sini. Dia kata the fraction 5/2 can be written as 2 tambah 1/2. It's noted that the dividend is 5. So dividend ni apa? Dividend ni adalah dia punya 5 lah, dia punya D. Dan kita ada divisor. Divisor ni adalah pembahagi. And then quotient. Quotient ni adalah dia punya Q. And remainder ni adalah baki. Okay, ataupun balance. So kalau kita darabkan dengan 2, kita boleh jadikan dia sama dengan 5 sama dengan 2 darab 2 tambah 1. Okay, similarly to divide a polynomial by another polynomial containing more than one term, a procedure called long division is used. Okay, so macam saya kata tadi, biasanya kita akan bahagi dengan nombor, tetapi untuk kali ni kita nak bahagi dengan function. Okay, so macam ni kita nak bahagi dengan function. So ini adalah dia punya P ataupun dividend. So ini adalah kita punya polinomial lah. So polinomial tu kita akan bahagi dengan X. Okay, ataupun function D. And then apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat Q ataupun kita panggil sebagai quotient. Tambahkan dengan remainder, bahagi dengan divisor. Ataupun kita boleh tulis juga dalam bentuk macam ni. Px sama dengan Qx darabkan dengan dx tambah dengan remainder. Okay. So nak bagi faham, kita buat example. Okay, use long division to divide the following. Px dengan dx, write the answer in the form of Px sama dengan Qx darabkan dengan dx tambah dengan rx. Okay, so macam mana kita nak bahagi? Kita kena bahagi dengan x tambah 5. So mungkin sebelum ni kita hanya bahagi dengan nombor kan, tapi kali ni kita nak bahagi dengan 5. So macam mana nak bahagi?
Okay, first kali you kena fahamkan dulu apa itu long division. So long division ni kamu dah belajar dah daripada sekolah rendah lagi. Contohnya macam kita nak bahagi dengan berapa? 250 bahagi dengan 5. Okay, so kan kita panggil ni sebagai bentuk lazim kan. Okay, tapi dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai long division. So macam mana kita nak bahagikan 250 bahagi dengan 5? So apa yang kita akan buat adalah kita akan tengok 5 darab berapa dapat 25. Okay, 5 darab berapa dapat 25. So kita tahu 5 darab 5 sama dengan 25. So kita pun letaklah 5 kat sini. So dia akan jadi 25. And then atas dengan bawah ni kita akan tolak. So dia akan jadi kosong. Ataupun tak ada remainder kan. And then nombor yang sebelah kanan ni kita akan bawa turun. So dia akan jadi kosong. So 5 darab berapa sama dengan kosong? 5 darab kosong lah. So dia akan jadi kosong and then kita akan tolak and kita akan dapat no remainder ataupun tak ada baki. So inilah yang kita panggil sebagai long division. Okay, so kalau you faham cara nak bahagi bentuk lazim ni, then dia sama je lah konsep dia dengan long division. Cumanya yang kita bahagi tu bukan nombor tapi dia adalah function. Contohnya macam ni. So dia punya P tu kita letak kat dalam lah sebab ini adalah nombor yang kita nak bahagi. Okay, X cube tolak dengan 3X tambah dengan 10. Okay, tetapi untuk memudahkan pengiraan, selalunya apa yang saya buat adalah saya akan penuhkan dia. Okay, apa maksud penuhkan dia adalah, so kalau kita tengok ini kuasa 3, tapi dia terus pergi kepada kuasa 1 kan, kuasa 2 tak ada. So kita kena tambah sikit, tambah 0x kuasa 2, tolak 3x tambah dengan 10. So nanti you akan tahu kenapa saya letak 0x kuasa 2 ni. Okay, so kita akan bahagi dengan berapa? Kita akan bagi dengan dia punya D ataupun dia punya divisor which is X tambah 5. Okay, so sama jugalah macam bentuk lazim tadi. Kita akan kira berapa yang kita kena darab untuk dapatkan X square. So ni X cube. Okay, so kita kena kira lah. Kita kena tengok X darab berapa dapat X cube. So kita tahu untuk dapatkan X cube, kita kena darabkan dengan X kuasa 2. Okay, so kita pun darab X darab dengan X square, kita akan dapat X cube. And then tambah 5 darab X square, kita akan dapat 5X kuasa 2. So yang ini kita kena tolak. Sama je konsep dia tadi. X cube tolak dengan X cube kita akan dapat kosong. Kosong tolak dengan 5 kita akan dapat negatif 5X square. And then yang ini kita bawa turun. So dia akan jadi negatif 3X. And then kita teruskan lagi lah. X darab berapa dapat negatif 5X square. So kita akan dapat negatif 5 X kuasa 1. Sebab X darab dengan X kita akan dapat X square. So darab lah negatif 5X square. And then yang 5 ni pun kita darab lah dengan 5 kan. So dia akan jadi negatif 5 darab 5, 25. And then kita akan tolak. So yang ni tolak lah, negatif 5 tambah ni akan jadi kosong. Negatif 3 tolak 25, maksudnya 25 tolak 3, dia akan jadi 22. And then yang ni pun kita akan turunkan dia. So dia akan jadi tambah 10. And then sama juga, kita cuba selesaikan 5 darab berapa dapat 22. Sorry, X darab berapa dapat 22X. So kita tahu dia tambahkan dengan 22. So darablah 22 darab dengan X, kita akan dapat 22X tambah dengan 5. 5 darab 22 berapa?
Apa? Kita akan dapat 110. So 22 tolak 22 kosong. 10 tolak 110 sama dengan negatif 100. Okay. So untuk yang ini kita dapat bakilah. Okay, ataupun remainder. Kita panggil sebagai remainder. So macam mana kita nak tulis dalam bentuk Px sama dengan Qx, Px tambah dengan Rx ni. So Px adalah bersamaan dengan, so Q ni dekat mana? Q ni adalah nilai yang kita, bukan yang ni. Nilai yang kita dapat. So ini adalah Q. So X squared tolakkan dengan 5X tambah 22. And then darabkan dengan dx. So d ni adalah dia punya divisor. So x tambah 5. And then tambah dengan r. So r ni adalah remainder ataupun baki. So ini adalah dia punya r. So tambahkan dengan negatif 100. Okay. So kalau nak expand pun boleh, tak nak expand pun tak apa. Nak expand ke tak? Okay, biar je lah macam ni dulu. Okay, cumanya saya nak kamu faham lah macam mana kita nak buat long division. So konsep dia sama dengan kita bahagi yang kita belajar dulu masa sekolah rendah. Okay. Okay, kita try lagi satu soalan. Kita nak bahagikan negatif x cube tolak dengan 2x squared tambah dengan 5x dengan x squared tolak 1. So macam biasalah x squared tolak dengan 1. So negatif x cube tolak 2x squared tambah kosong x kuasa 1 tambah dengan 5. So once again, so saya akan tambahlah dekat sini. Actually kalau you dah pro, tak payah tambah pun tak apa. Tapi sebab kamu pun baru belajar kan. So saya recommend untuk kamu letak kosong. Okay. So kosong ni dekat power yang tak ada lah. Contohnya macam 3, 2, 1. Kalau macam tadi dia tak ada 2 kan. So letaklah 2 dekat kosong tu. Supaya mudah untuk kita bahagi. Okay. So sekarang kita cuba try bahagi. So sama juga x squared darab dengan berapa dapat x cube. Dapat negatif x cube. So kita darabkan dengan negatif x kuasa 1. So kita akan dapat negatif x cube. And then negatif 1 ni darab je. Ikut je apa yang kamu letak kat atas tu. Negatif darab negatif dia akan jadi positif. X darab dengan 1 dia akan jadi x. And then tolakkan dia. So yang ni akan jadi kosong. Yang ini negatif 2 tolakkan dengan positif x. Which is negatif 3x. Okay, so kalau kamu nampak dekat sini tak boleh tolak kan sebenarnya sebab ni kuasa 2, yang ini kuasa 1. So dekat sini pun you kena tambah dengan kosong. So dia akan jadi x squared tambah kosong x kuasa 1 tolakkan dengan 1. Supaya kita boleh tolak lah. Okay, so yang ni dia akan jadi kosong x kuasa 2. And then negatif dia akan jadi positif x kuasa 1. So yang ni hilang, so ni akan jadi negatif 2. So yang ni akan jadi kosong, tolak 1. So dia akan dapat kosong negatif x. And then yang ini kita turunkan dia. Okay, and then kita tengoklah x squared darab berapa dapat negatif 2. Kita akan dapat negatif 2 darabkan dengan x squared lah. So dia akan jadi negatif 2x squared. And then kosong darab 2 akan dapat kosong. And then negatif 1 darab dengan 2 akan dapat tambah 2. So yang ini kosong. So ni akan jadi negatif x. 5 tolak dengan 2 sama dengan 3.
Okay, so kalau you tengok kita dah tak boleh nak bahagi lagi sebab yang ni dah jadi kuasa 2, so dekat sini kita stop. Okay, so bila kita stop, kita tahulah ini adalah kita punya baki ataupun kita punya remainder. So kita tu kena tulis dalam bentuk Px sama dengan Qx darabkan dengan Dx tambahkan dengan Rx. So Q adalah dia punya quotient ataupun dia punya jawapan negatif X tolak 2. Divisor adalah X squared tolak 1 tambahkan dengan negatif X tambah 3. Okay. Okay, so itulah cara dia macam mana kita nak buat long division. So benda ni kena faham betul-betul lah. Kalau you tak faham, you tolonglah salin. Okay, tolonglah salin dekat dalam kamu punya nota, tolong jangan tengok sahaja. Sebab apa saya tengok nota-nota kamu semuanya kosong. Nanti saya nak check lah nota kuliah. Okay, so make sure you nota tu ada tulisan. Bukan nota yang saya bagi kosong tu. Okay, supaya nanti kamu nak rujuk senang lah. Okay, kita try lagi soalan C. Sama juga, kita kena buat long division. So, yang ni akan jadi X cube. Tambah dengan 3X squared. Tambahkan dengan kosong kuasa X. Tambah dengan 8. And then divisor dia adalah X kuasa 2 tambah dengan 3X. Tolakkan dengan 7. And then macam biasalah, X darab berapa dapat X cube. So kita akan dapat X kuasa 1. So X kuasa 2 darab dengan X kuasa 3 akan dapat X kuasa 3. 3X darabkan dengan X, dia akan jadi 3X kuasa 2. Negatif 7 darab dengan X, kita akan dapat negatif 7X. Okay, so biasanya atau bukan biasanya lah, biasanya kita akan cari mungkin ada yang tanyalah macam mana kita nak tahu kita darab dengan apa. So kita kena make sure yang dekat bahagian yang first ni dia mesti dapat kosong. Macam kita bahagi tadi lah 250 kan, bahagi dengan 5. So kita nak cari berapa 5 darab berapa dapat 25, which is 5 lah. Sebab kita nak yang ini mesti dapat kosong. Yang sebelah tu tak apa, tak kisah. Sebab kita nak bahagi lagi. So yang ni kita akan dapat 3 tolak 3 akan dapat kosong. So ni kebetulan lah kita dapat kosong 2-2. And then kita teruskan lagi kosong tolak negatif 7. So yang ni kalau you confused, tolonglah guna calculator. Okay. Sebab sini ada negatif ataupun tolak. So dia akan jadi tambah 7x. And then yang ni naikkan jadi 8. Okay. So bila dah dapat macam ni, kan sini adalah X kuasa 2. So kita memang darab apa-apa pun memang tak boleh dapat 7X lah. So dekat sini kita akan stop. Sebab kita tahu ini adalah kita punya remainder. Okay. And then kita carilah dalam bentuk QX. So QX darab dengan DX tambah dengan RX. So 7X tambah 8. Okay. Okay, kita pergi kepada example yang seterusnya. Given that P sama dengan 2x cube tolak x squared tambah 1 is divided by x plus 1. Use long division to find the quotient and the remainder. Hence express Px in terms of Qx, Dx and Rx. So macam biasa juga, x tambah 1, 2x cube tolak x kuasa 2 tambah kosong x tambahkan dengan 1. And then sama jugalah kita cari x darab dengan berapa dapat 2x cube. So kita kena darabkan dengan 2 x kuasa 2. Okay, and then darablah 2x kuasa 2. Dia akan jadi kuasa 3.
And then 1 darabkan dengan 2, dia akan jadi tambah 2x kuasa 2. Dan tolak lah, dia akan jadi kosong. So negatif 1 tolak 2 akan jadi negatif 3x squared. And then yang ini kita turun, so dia akan jadi kosong x. And then kita cari lagi x darab berapa dapat negatif 3. So kita akan dapat negatif 3x. So dia akan jadi negatif 3x squared. And then dia akan jadi x darabkan, 1 tolak 3x, so akan dapat negatif 3x. And then kosong tolak negatif 3, kita akan dapat positif 3x. And then kita akan tambahkan dengan 1. And then x darab berapa dapat 3, so kita darabkan dengan 3 lah. So 3x tambahkan dengan 3. So 1 tolak 3 akan dapat negatif 2. So yang ni tak boleh nak bahagi lagi, so ini adalah kita punya remainder. Okay, so dia suruh cari quotient and remainder. So tulislah quotient. So quotient ni adalah dia punya bahagian atas, 2x squared tolak 3x tambah 3. And then dia punya remainder adalah dekat dia punya baki. So remainder ni adalah balance lah ataupun baki. And then dia kata express Px in terms of Qx, Dx and Rx. So Px sama dengan Qx. And then darabkan dengan Dx. So x tambah 1. Tambahkan dengan dia punya remainder. So which is sama dengan negatif 2. Okay, so ini adalah dia cara macam mana kita nak buat long division lah. Nanti baru kita tengok macam mana kita nak darabkan dia punya polinomial ni. Darab macam biasa je sebenarnya. Okay. Pergi kepada soalan seterusnya. Okay. Soalan X minus 1. Okay, x tolak 1, 6x cube tolak 2x squared tambah 7x tambah 5. Okay, so yang ni kita ada x tolak 1. Yang ini adalah kamu punya homework lah, nanti kita buat. So saya nak buat soalan nombor 4. Okay, find x cube tambah 2x squared tolak 3x 13x tolak 15 bahagi dengan x minus 3 by using long division. So kadang-kadang dalam soalan dia bagi dalam bentuk macam ni lah. So ini maksudnya adalah bahagi. Okay. Tapi kita boleh nak bahagi macam ni, kita kena gunakan long division. So x cube tambah 3x squared tolakkan dengan 13x tolak 15. And then bahagi dengan x tolak 3. Okay. So x darab berapa dapat x cube? So kita akan dapat x kuasa 2. And then tolakkan dengan 3x kuasa 2. So 3 tolak negatif 3, so dia akan jadi tambah, dia akan jadi 6x squared. And then yang ini bawa turun. X darab berapa dapat 6x squared? So kita akan jadi tambah 6x. Akan jadi 6x tolak 6 darab 3, 18. So negatif 13 tolak negatif 18, so dia akan jadi 18 tolak 13. So 8 tolak 3 sama dengan 5x. And then yang ni bawa turun, so akan jadi 15. So tambahkan dengan 5, so dia akan jadi 5x tolakkan dengan 15. Okay, so ini adalah contoh di mana dia tak ada remainder. Okay, remainder dia tak adalah kosong. Okay, so ni adalah contoh di mana dia punya remainder kosong. So kalau kita nak tulis remainder dia kosong, dia sama je. Px sama dengan Qx darabkan dengan Dx tambah dengan Rx kan. So Qx adalah x squared tambah 6x tambah dengan 5. Darab dengan divisor dia adalah x tolak 3.
So kosong lah remainder dia. So bolehlah tambah dengan kosong ataupun tak payah tulis pun tak apa. Okay. Tapi untuk mula ni mungkin kita boleh tulis lah tambah dengan kosong sebab remainder dia adalah kosong. Okay. So ni lah jawapan dia. X squared tambah 6x tambah dengan 5 darabkan dengan x tolak 3. And dia kata hence, okay, factorize completely. So apa yang dimasukkan dengan factorize? So factorize ni maksud dia kita tekan calculator tu lah. Okay. So kita tekan calculator, kita nak kira berapa dia punya X. Yang kamu cari apa? QN tu kan? So yang akan dapat sama dengan, so yang ini yang kita nak factorizekan dia. So dia akan dapat X tambah 1, yang akan dapat X tambah 5 darabkan dengan X tolak 3. So ini kita panggil sebagai factorize. Okay. And benda ni pun you dah buat lah sebelum ni. Okay. Cumanya kebiasaannya kita punya factorization tu dia hanyalah kuasa 2. Tapi sekarang kita dah masuk kepada kuasa 3. So dia akan ada 3 nilai X. Okay. Tapi you hanya perlu factorize yang kuasa 2 je lah. So yang ni tetap sama X tolak 3. Okay. Okay. So kita pergi balik kepada soalan 3. Okay, so saya bagi masa 5 minit untuk kamu try buat long division. Cari dia punya Px sama dengan Qx darabkan dengan Dx tambah dengan Rx. Okay, saya bagi masa 5 minit. Benda ni you kena buat baru boleh you faham.
Okay. So ada yang dah hantar dah. Tengok betul ke tidak. Okay, so okay, 6x cube. So dia akan jadi tolak 6, okay. And then ni buat turun bawah, so akan jadi 4x squared. Tolak 4. So 7 tambah 4, 11. 11x tambah 5. 11x tambah 5, dia akan jadi tolak 11. So akan jadi 5 tambah 11 lah, which is 16. Okay, so dia akan dapat macam ni. Okay, betul kot. Tengok pula Bella punya. Okay, so kamu pusing lah kamu punya telefon. So 6x squared, so dia akan jadi negatif 6. Okay, kenapa saya letak bracket? Sebab takut kamu hanya akan negatifkan dekat depan je. Yang dekat negatif 4x ni takut kamu tak negatifkan dia. So saya recommend untuk kamu letak negatif lah. Letak bracket. 7 tambah 4, 11. And then 5 tambah 11 dia akan jadi 16. Okay, so Q divisor darabkan dengan remainder. Okay. So hopefully semua orang dapat jawapan yang sama lah. Okay. So benda ni you kena try barulah kita boleh tahu faham ataupun tidak. Okay, so rasanya itu sahaja. Next lecture kita akan masuk kepada theorem, remainder, factor and zeros. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much. Kita akan jumpa dalam kelas lah. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir.